Kita kembali lagi pada setiap pagi seperti biasa dalam program Muqaddimah siaran TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bangun awal, kita tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan subuh kita dengan sempurna insya-Allah, dan kita haruslah memulakan diri kita setiap pagi dengan doa seperti mana yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebelum kita pergi keluar bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Rasulullah mengajar kita dengan satu doa, Allah maghfir li dhanbi wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ya Allah, engkau ampunilah dosaku, engkau lapangkanlah rumahku, dan engkau berkatilah rezekiku. Mudah-mudahan dalam semangat pagi ini kita akan memulakan kerja kita dengan penuh semangat dan penuh iltizam. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama membicarakan satu topik berkenaan dengan bekerja juga, iaitu sebaik-baik nafkah. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan daripada awal tadi, kita pada pagi ini akan membicarakan topik berkenaan dengan sebaik-baik nafkah. Seperti yang kita maklum bahawa nafkah atau perbelanjaan merupakan salah satu daripada tuntutan Islam, yang pada hakikatnya kalau kita memahami apa itu Islam, Islam ini bukan suatu agama yang hanya memfokuskan atau menumpukan soal-soal bersifat ritual, ibadah, puasa, zakat, buat haji, itu semata. Tetapi Islam sebagai ad-din, sebagai satu cara hidup, satu sistem kehidupan, dia merangkumi aspek-aspek yang bersifat ta'abudiyah, iaitu yang bersifat antara hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi pada masa yang sama, dia mengatur juga bagaimana cara yang terbaik untuk manusia hidup di atas muka bumi ini, hubungan di antara manusia sesama manusia. Tetapi walaupun dikatakan hubungan sesama manusia, ia juga harus bersandarkan kepada sistem aturan Islam, iaitu ada nilai-nilai ta'abudiyah juga, iaitu nilai-nilai perhambaan kepada Allah. Terutama apabila kita membicarakan soal harta. Bila kita membicarakan soal harta, harta ini merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta ini diberikan kepada manusia dengan suatu tuntutan atau menagih suatu komitmen, supaya bukan saja dalam konteks harta ini kita mencari harta yang halal, tetapi nak dibelanjakan juga mestilah secara halal. Sebab itulah di dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyebut bahawa la tazulu qadaman 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al 'anil arba'ah. Tidak akan terlepas kaki anak Adam di hari akhirat kelak kecuali ditanya ataupun dipertanggungjawabkan mengenai 4 perkara. Dan salah satu daripadanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Salah satu daripada 4 perkara itu ialah berkenaan dengan harta. Dari mana harta ini diperolehi dan ke mana harta ini nak dibelanjakan. Sebab itulah apabila kita nak membicarakan soal bagaimana harta ini hendak dibelanjakan, atau yang disebut dalam topik kita hari ini soal sebaik-baik nafkah, kita harus memahami terlebih dahulu falsafah harta itu yang seperti mana saya terangkan tadi, bahawa harta ini milik Allah. Sebab itulah cara dibelanjakan juga harus mengikut aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks perbelanjaan ini, dalam Islam meletakkan perbelanjaan atau nafkah ini seiring dengan konsep iman dan takwa kepada Allah. Dan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kalau tidak silap saya lebih daripada 40 ayat Quran, sekurang-kurangnya ada 40 ayat Quran apabila disebut perkataan nafkah atau infak, sentiasa diiringi dengan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dalam satu ayat Al-Quran suratul Anfal ayat 2 hingga 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala dan suratul Anfal, adalah apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, maka bertambah iman mereka kerananya. Dan mereka juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ditambah lagi, allazina yuqimuna shalah. Mereka ini orang yang mendirikan salah. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka, kerana sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman. Sebab itulah apabila kita membicarakan soal membelanja ataupun nafkah, dia tidak boleh lari daripada nilai iman dan takwa kepada Allah seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dia perlu seiring. Kerana itulah sebaik-baik nafkah tidak boleh lari daripada kita melihat apakah yang disarankan di dalam Al-Quranul Karim. Kerana soal nafkah dan soal iman ini harus seiring bersama-sama. Kerana dalam Al-Quran seperti mana saya sebutkan, sekurang-kurangnya ada 40 tempat yang membicarakan soal nafkah dan pada masa yang sama keterikatannya dengan nilai iman dan takwa. Pertamanya, kita harus melihat apakah sebenarnya tujuan perbelanjaan, apakah tujuan nafkah itu. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tujuan perbelanjaan ataupun nafkah, memberikan nafkah, tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang saya sebutkan daripada awal, kita harus melihat dalam konteks iman dan takwa tadi. Sebab itu apabila kita berbicara soal nafkah, dia tidak boleh lari daripada tujuannya semata-mata untuk mencari redha Allah SWT. Kerana seperti mana yang saya sebutkan daripada awal, harta itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk melihat sejauh mana kita sebagai manusia yang dikurniakan dengan harta tadi memperolehinya dengan cara yang halal, dan yang utama juga membelanjakannya dengan cara yang halal. Sebab itulah tujuan itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari redha Allah. Sebab itu apabila kita melihat tujuan itu untuk mencari redha Allah, kita harus fahami bahawa setiap apa yang kita lakukan dalam konteks membelanjakan nafkah tadi, dalam konteks perbelanjaan tadi, dia harus mengikut aturan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. InsyaAllah selepas daripada ini, kita akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai bagaimana cara untuk kita infak, cara untuk kita berbelanja yang terbaik mengikut perspektif Islam. Kita kembali selepas ini. Kita kembali lagi dalam topik perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan sebaik-baik nafkah. Seperti mana yang saya sebutkan daripada awal tadi, falsafah harta yang difahami dalam konteks Islam tidak boleh lari daripada memahami bahawa perbelanjaan harta tadi ataupun nafkah tadi adalah terikat dengan falsafah, prinsip dan aturan ditentukan oleh Islam. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah cara yang terbaik untuk aku menginfakkan harta yang aku perolehi ini? Dan dialog di antara sahabat dengan Nabi ini sebenarnya diungkapkan dan diulas di dalam Al-Quran. Dalam suratul Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya, dan mereka bertanya, bagaimanakah cara yang terbaik untuk aku menginfakkan, menafkahkan hartaku ini? Qala, maka disebutkan, qul ma anfaqtum min khairin, maka belanjalah harta itu falil walidain, kepada orang tua kamu, wal aqrabin, walil aqrabin, dan kepada kaum kerabat kamu, orang anak-anak yatim, orang miskin di kalangan kamu, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dan juga apa sahaja yang kamu belanjakan untuk kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu belanjakan itu. Ini diungkapkan dengan cukup cantik. Dan kalau kita melihat dalam konteks ayat Al-Quran ini, ulama tafsir melihat bahawa adanya prioriti ataupun keutamaan dalam perbelanjaan tadi. Dalam konteks ayat tadi disebut dengan jelas bahawa prioriti atau keutamaan yang awal sudah pasti kepada orang tua kita. Kalau kita ada harta, kita harus belanjakan untuk orang tua kita dan kaum kerabat terlebih dahulu. Ini sebab apa saya perlu tekankan di sini. Kerana kadang-kala dengan kita memahami falsafah harta yang menyimpang, kadang-kala kita melihat bahawa
dalam menafkahkan harta ini, kita harus memberikan sedekah terlebih dahulu. Ini yang disebutkan dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Sebenarnya perlu didahulukan keluargamu berbanding dengan orang-orang lain. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW pernah diungkapkan bagaimana seorang sahabat membawa sebutir telur emas yang diperolehi daripada lombong emas, dan dibawa kepada sahabat dengan harapan untuk menginfakkan seluruhnya kepada Nabi, untuk fisabilillah, untuk jalan Allah. Maka dia bertemu dengan Nabi dan disebut kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai sebutir emas ini yang aku ingin infakkan, aku ingin mensedekahkan kepadamu, dan tidak ada apa yang aku tinggalkan untuk aku dan keluargaku. Mendengar kata-kata sahabat itu, Nabi berpaling ke sebelah kiri, dan sahabat tadi pergi pula ke sebelah kiri Nabi dan memberitahu benda yang sama. Nabi berpaling pula sebelah kanan, dan apabila dia pergi ke sebelah kanan, dia bagi juga telur itu, Nabi membuangnya ke belakang. Dan Nabi sebut, Nabi kata, khairus sadaqah ma kana an zahri ghani. Sebaik-baik sedekah ialah apa yang melebihi daripada keperluan kamu. Maksudnya, kalau kita nak memberi sedekah pun dengan niat untuk fisabilillah, dengan niat untuk membantu orang lain, dengan niat untuk menginfakkan, menafkahkan harta kita ke jalan Allah, kita harus ingat bahawa dalam Islam ada keutamaan yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Kita kena selesaikan perkara-perkara asas yang harus kita menginfakkan, membelanjakan harta untuk keluarga kita terlebih dahulu. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebutkan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar kamu infakkan fi sabilillah, ke jalan Allah. Satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan raqabah, untuk memerdekakan seorang budak. Satu dinar yang kamu infakkan atau kamu belanjakan kepada orang miskin. Dan satu dinar kamu belanjakan untuk keluarga kamu. Sesungguhnya sebaik-baik dinar itu adalah yang kamu belanjakan kepada keluarga kamu. Ini satu prinsip yang cukup jelas. Sebab kadang-kala penyimpangan persepsi inilah yang ramai di kalangan kita, dia terlalu nak menunjukkan bahawa nak mendekatkan diri dengan Allah, dia kadang-kadang lupa keluarganya. Dia nak membelanjakan harta dia secara keseluruhan fisabilillah, dan tak tinggal satu sen pun kepada keluarga. Akhirnya yang menyebabkan keluarga dia pula hidup melarat, terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya ini adalah satu penyimpangan daripada kaedah ataupun prinsip falsafah perbelanjaan yang dikehendaki oleh Islam. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebut, innaka antadhara warasatakal aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya sekiranya kamu meninggalkan waris kamu, keluarga kamu dalam keadaan berharta, lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan papa kedana sehingga terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Ini satu prinsip yang kita harus ingat dalam Islam. Sebab itulah dalam konteks perbelanjaan ini, kita harus kembali kepada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah yang saya sebutkan daripada awal. Al-Quran telah meletakkan dengan cukup cantik dari segi keutamaan. Siapakah yang harus kita belanjakan, siapa yang harus selayaknya kita belanjakan harta kita terlebih dahulu. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, yang Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaum keluarga kita sebagai orang yang berhak untuk mendapat hasil perbelanjaan, hasil harta rezeki yang dikurniakan oleh Allah. InsyaAllah selepas daripada ini, kita akan berbincangkan pula bagaimana kaedah kita membelanjakan harta pula. Kita kembali selepas ini. Sidang penonton yang dihormati, lagi dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi saya mengulas bagaimana cara menafkahkan harta ataupun nafkah yang sebaik-baiknya. Seperti mana aturan Al-Quran. Al-Quran meletakkan keutamaan untuk memberikan nafkah kepada kaum keluarga terlebih dahulu. Dan ini disokong oleh banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa sebaik-baik harta itu dinafkahkan kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Dan selepas daripada itulah baru kita boleh membelanjakannya kepada orang-orang lain ataupun kepada saluran-saluran lain. Cumanya persoalan di sini, bagaimanakah pula kadar yang harus kita belanjakan?
kembali kita kepada konteks Al-Quran tadi. Selepas surah Al-Baqarah yang saya bacakan ayat 215, Allah menyambung dialog di antara sahabat-sahabat dengan Nabi SAW. Sahabat bertanya sekali lagi, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya pula kepada Nabi SAW bagaimana cara untuk berbelanja harta ini. Tadi soalan yang sama diajukan, Nabi mengatakan bahawa kita harus berbelanja kepada kaum kerabat terlebih dahulu, kepada orang tua terlebih dahulu, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan barulah kepada orang yang dalam perjalanan, dan apa juga yang kamu rasakan yang terbaik untuk kamu belanjakan. Dan kali ini dalam ayat seterusnya Allah menukilkan kembali bagaimana dialog tadi, bertanya pula sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara ataupun berapa kadar untuk dibelanjakan harta tadi. Maka disebut qulil al-afwa. Maka katakan kepada mereka, al-afwa seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ialah apa yang lebihan daripada yang diperlukan oleh kamu. Dan ini disokong, disokong oleh hadis Nabi SAW yang seperti mana saya sebutkan tadi. Nabi bersabda, la sadaqatun illa an zahri ghani. Tidaklah sedekah itu kecuali apa yang terlebih daripada keperluan kamu. Maknanya apa yang kita perlu kita bereskan terlebih dahulu, dan selebihnya barulah kita sedekah. Jangan kita sedekah hanya nak mendapat konon, nak mendapat keberkatan, nak mendapat pahala Allah daripada Allah SWT, tetapi kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan sengkek, dalam keadaan tidak ada duit, dalam keadaan terpaksa pula meminta-minta daripada orang lain. Ini tidak betul. Kerana dalam Islam, sebaik-baik harta itu dinafkahkan kepada kaum kerabat terlebih dahulu. Selesaikan perkara-perkara asas, daruriyat, soal kediaman mereka, soal makan minum, pakaian mereka, pendidikan mereka, barulah kita pergi kepada orang lain. Dan bila kita nafkahkan kepada keluarga, itu juga adalah sebahagian daripada perbelanjaan ataupun sebaik